dan menilai perkembangan kemahiran kanak-kanak untuk domain seperti digital, sosial emosi, teknologi, dan bahasa untuk kanak-kanak di dalam kelas. Yang ketiga, membantu untuk ibu bapa melihat perkembangan domain kanak-kanak ketika berada di dalam tadika. Ibu bapa dapat mengetahui perkembangan domain kanak-kanak melalui senarai SMA yang terdapat di dalam laporan kanak-kanak. Selanjutnya adalah skala penilaian. Kita boleh mengukur kekerasan ataupun pointing hingga ratusan, juga kemahiran kanak-kanak. Dia bisa untuk kemahiran komunikasi, sosial, dan kognitif. Dia juga dapat membantu guru-guru menjejak perkembangan dan mengatasi keperluan individu. Ini antara skala senarai semua, antaranya menggunting, mengikut bentuk daripada corak gambar. Yang kedua, dapat memegang pensel dengan betul dan baik. Tiga, dapat menaik tangga tanpa bantuan orang lain. Keempat, berlari dengan laju. Kelima, dapat berdiri dengan sebelah kaki selama 30 saat. Yang keenam, melompat dengan menggunakan kedua kaki. Ketujuh, dapat membaling bola dalam tinggi. 8, dapat menangkap bola yang dibaling. Ke-9, dapat menendang bola ke hadapan. Dan ke-10, dapat melukis pemandangan. Seterusnya ialah skala penilaian. Ada juga 2 item. Yang pertama, kejelasan penyampaian. Yang kedua, kemampuan mendengarkan aktif. Yang ketiga, struktur dan atur komunikasi. Yang keempat, kesesuaian bahasa. Yang kelima, bahasa tubuh dan gestur. Yang keenam, responsif terhadap penonton. Yang ketujuh, empati dalam komunikasi. Yang ke-8, kepercayaan diri. Yang ke-9, kemampuan bertanya dan menjawab. Yang ke-10 adalah penggunaan media komunikasi. Seterusnya adalah penjelasan mengenai borang penilaian. Yang pertama, borang penilaian membantu guru menilai tahap perkembangan kanak-kanak secara sistematik dan menyeluruh, menyokong pemahaman dalam domain fisikal, kognitif, bahasa, sosial, dan kreativiti. Di sini memudahkan guru untuk melihat bilangan kanak-kanak yang boleh menguasai dan belum menguasai. Yang kedua, menilai sama ada kemahiran telah sesuai atau belum berdasarkan pemerhatian langsung semasa aktiviti, membantu guru merancang aktiviti sokongan berdasarkan kekuatan dan kelemahan kanak-kanak. Di sini menekan bahawa guru sudah dapat melihat perkembangan dan menilai, dan guru boleh mengubah aktiviti itu supaya seluruh kanak-kanak itu boleh mencapai tahap yang lebih berkembang lagi. Yang ketiga, menilai kemahiran secara berperingkat sesuai untuk menilai penggunaan bahan seperti krayon, plastik, pilau pembinaan, memberi maklumat tentang kreativiti, pematuhan arahan dan keselamatan penggunaan bahan, digunakan untuk keputusan pengajaran yang membalas kepada ibu bapa dan portfolio kanak-kanak. Guru itu boleh menyimpan penilaian yang telah dia buat untuk memberi menunjukkan kepada ibu bapa pada nanti perjumpaan ibu bapa. Untuk yang terakhir, yang pertama adalah sebagai peran penting dalam memahami tahap perkembangan menyeluruh murid seperti fisikal, dan juga komunikasi, kognitif, dan sosial. Dan guru boleh memahami tahap pencapaian murid secara menyeluruh.
yang diwujudkan dari buku dan dokumen resmi dan sama juga tulisan dalam ayat.